with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kamar bawa kisah seram. Ada 2 kisah seram hari ni untuk segmen creepy. Oh, creepy. Dah lama tak nampak dia kan. So macam yang korang dah tengok tajuk dekat bawah ni, hari ni kita ada kisah seram sekolah. And kisah seram sekolah ni pelajar dia. Ya Allah, kau tengoklah dia nak jadi Spiderman. Dah kucing tu kucing je lah. Okay, so dia cerita ada cikgu dia yang pernah kena kacau dekat sekolah tu. So bagi kamu, it's very interesting to know story kisah seram kan daripada cikgu kan. Cikgu sendiri alami kisah seram tu kat sekolah tu. And kisah yang kedua pula tentang kisah seram college vocational. Siapa kat sini budak-budak VK? Angkat tangan sikit kat komen. So macam biasa, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin. Amin. So kisah yang pertama, kisah seram dekat sekolah, and pemilik kisah ni kita bagi nama dia Lina, bukan nama sebenar. So Lina ada sedikit cerita tentang sekolah lama Lina dekat Kelantan. So kisah ni berlaku dekat sekolah rendah tau. Waktu ni cerita dia zaman sekolah rendah, tapi sekarang Lina dah besar lah. So dia bertahan dekat sekolah ni sampai darjah 4 saja. Masuk je darjah 4, dia terus pindah sekolah ke Pahang. Korang rasa kenapa dia pindah? So nama sekolah ni terpaksa dirahsiakan. Jadi masa first time Lina masuk ke sekolah tu, tak adalah rasa apa-apa yang menakutkan pun dekat sekolah tu. Sampailah Lina ni naik darjah 2. Ada satu hari tu kecoh satu sekolah tu sebab ada seorang budak darjah 5 kena rasuk. And Lina masa tu tengah rehat, dan orang yang kena rasuk tu dibawa ke bilik kosong yang terletak dekat tandas, dan diorang panggil nama tandas tu tandas 1. So dekat sekolah tu ada 2 tandas tau. Satu tandas dekat depan, belah depan sekolah, and satu lagi tandas belah belakang. So orang yang kena rasuk tu duduk dekat dalam bilik kosong dekat belah belakang. Jadi masa tu Lina nak pergi toilet, and kalau nak pergi toilet dia kena lalu bilik kosong tu juga tau. So masa dia lalu tu, dia terdengar lah budak yang kena rasuk tu kan jerit kuat sangat. So Lina ni sebagai budak-budak lagi waktu tu, dia pun intai lah kan, tengok kat dalam pintu bilik tu. Dalam tu ada 4 orang cikgu dan seorang ustaz. And masa tu orang yang kena rasuk tu duduk mencangkung tau, tengah duduk mencangkung. And masa dia tengah intai tu, tepat-tepat budak yang kena rasuk tu tengah pandang muka si Lina ni dengan mata dia yang merah, macam nak terkam Lina. Lepas tu kawan Lina lalu dekat situ, dia tegur lah si Lina ni, ustaz cakap jangan tengok mata dia lah. So Lina pun terkejut lah, tiba-tiba datang kan, ada orang datang yang cakap macam tu. So dia pun terus pergi dari situ and masuk ke toilet. So dia tak tahu apa jadi dengan budak tu pada hari itu, tapi keesokan harinya terjadi lagi benda yang sama, tapi kali ni 2 orang tau. So Lina masa tu macam pelik lah kan, dah 2 kali dah jadi orang yang sama pula tu. Lepas tu adalah akak-akak sini budak-budak darjah 6 lah kan, bercerita pasal sekolah tu. Salah seorang dari diorang cakap yang dekat belakang kelas budak darjah 1 ada satu batu nisan. Lepas tu Lina macam terkejut, asal ada batu nisan pula dekat belakang kelas. So Lina pun tak percaya sangat masa tu, and dia pun pergilah ke belakang kelas budak darjah 1 tu nak tengok kan. And sekali memang betul-betul ada batu nisan, tapi tak tahulah apa batu nisan tu buat dekat situ kan. Lepas tu dia termenung je dekat batu nisan tu. Tiba-tiba ada satu suara dekat belakang dia cakap, "Adik buat apa tu?" Lina terus pusing belakang, mengharapkan, dalam hati dia mengharapkan itu suara makcik cleaner. Tapi lepas dia pusing belakang, tak ada siapa-siapa pun. Memang lepas tu dia terus lari tinggalkan kawasan tu. So itu adalah antara benda yang seram yang dia boleh recall balik waktu dia kecil.
sampailah dia naik darjah 3. Kelas darjah 3 dekat belakang tingkat 2 berhadapan dengan bilik pemulihan dan makmal komputer. So, makmal komputer ada 2. Satu dekat atas. Atas tu macam dah buruk tau. Satu lagi dekat bawah. Yang bawah tu baru lagi. So, tak ada apa-apa yang berlaku sampailah bulan 3. Masa tu Lina dah start rasa ada yang tak kena dengan tandas yang kedua ni. Sebab tandas tu kadang-kadang cikgu buka, kadang-kadang cikgu tutup, cikgu tak kasih masuk, lepas tu boleh masuk balik. So, kadang-kadang macam diorang kena guna tandas satu je, dah lah jauh tandas tu. Lepas tu pertengahan bulan 3 tu, tandas 2 buka. Cikgu buka lah, dah tak tutup. Tapi yang peliknya, dalam tandas 2 ni, ada satu pintu yang memang terkunci dengan rantai. Macam pelik lah kan, ada apa dalam tu? Kenapa kena kunci sampai guna rantai? Masa tu ada seorang cikgu yang lama dah dekat sekolah tu bercerita dekat Lina dengan kawan-kawan dia pasal tandas tu. Ya Allah, nakalnya waktu kini. So cikgu tu cakap tandas tu dulu sebelum korang masuk, dia kata masa dalam tahun 1999 atau 1998 macam tu, memang tandas tu terbuka macam biasa. Murid-murid boleh gunakan tandas tu. Tapi ada satu kes budak bunuh diri dekat dalam tandas tu. Kan ada bilik yang terkunci kat dalam tandas tu kan. Dalam tu lah, bilik tu lah kes budak bunuh diri. Dan dekat dalam bilik yang terkunci tu ada tali macam tergantung. Tapi wallahualam lah tu tali. Cerita ni sumpah macam Kamar rasa every school mesti ada. Sebab sekolah Kamar pun ada macam dekat satu blok ni, blok tu paling keras, and then dekat tangga tu atas sekali ada satu tali warna merah, and then spread rumors from senior kan, senior to junior, bagi tahu yang tali merah tu sebenarnya ada budak bunuh diri. Sumpah seram cerita-cerita macam tu tau. Tapi tak tahu lah betul ke tak kan. So ini cikgu dia cerita. Memang meremang dengar cikgu tu cerita. Lepas tu masa pertengahan tahun benda tu ganggu balik. Tapi kali ni yang kena bukan murid tapi cikgu. So ni dah cerita pasal cikgu tu tau. Lina ada kawan dengan anak cikgu ni. Nama dia Aina, bukan nama sebenar. So mak dia, which is cikgu, masuk dalam bilik pemulihan. Bilik pemulihan tu semua orang tahu memang tak ada orang pun berani masuk. Tapi cikgu ni, disebabkan dia cikgu baru dekat sekolah tu, so dia masuk je lah bilik tu tanpa tahu apa-apa cerita. Masa tu dia tengah buat kerja kan, tengah tulis-tulis dekat kertas macam tu. Lepas tu dia ajak lah budak-budak. Biasa cikgu-cikgu ni memang kawan-kawan dia budak-budak je lah kan. So dia ajak lah budak-budak ni tolong teman dia dalam bilik tu. So budak-budak tu adalah Lina dan kawan-kawan dia. Tapi diorang ni masuk lambat sikit dekat dalam bilik pemulihan tu. Masa tu cikgu tu tengah buat kerja. Lepas tu cikgu tu cakap, dia cerita yang dia terdengar tapak kasut orang berjalan. Masa tu cikgu tu cuba think positif sebab cikgu ingatkan budak-budak tu lah yang nak datang. So cikgu pun pergilah bangun nak tengok, takut lah diorang tak jumpa bilik tu kan. Tengok-tengok tak ada siapa-siapa pun dekat ruang lega tu. So cikgu pun tutup lah balik pintu tu kan. And dia patah balik ke dia punya meja tadi. Sekali korang tahu tak apa yang jadi dekat meja dia? Semua kertas-kertas kerja cikgu tu koyak dengan sendiri. So cikgu waktu tu dah gelabah gila masa tu, and terus ambil semua kertas yang tak terkoyak, dia simpan dalam laci meja and terus keluar daripada situ. So diorang macam pelik lah, kenapa cikgu tiba-tiba cancel nak suruh teman dia kan. Diorang tak fikir panjang, so diorang pun tak jadilah pergi ke bilik tu. Diorang dah separuh jalan dah sampai dekat bilik pemulihan tu, tapi terserempak dengan cikgu masa nak turun tangga. So keesokannya cikgu tu ajak lagi sekali budak-budak ni untuk teman dia masuk dalam bilik tu. So diorang pun dengan excitednya nak tolong cikgu kan. So diorang pun pergilah. And lepas je cikgu tu buka pintu bilik pemulihan tu, semua barang dalam bilik tu bersepah macam ada orang mengamuk, baling-baling barang, dengan ada satu cermin yang pecah. So diorang pelik lah siapa yang pecah masuk bilik ni, sebab kunci bilik tu ada dekat cikgu. So cikgu dengan budak-budak tu pun terus keluar daripada bilik tu, tak cakap apa-apa. Dia pergi jumpa acik cleaner. So dia ceritalah dekat acik cleaner kan. Acik cleaner tu pun terus kunci bilik tu dengan rantai tau, tak cakap apa-apa pun. So menurut Lina, bilik tu tak pernah terbuka sampai hari ni sejak makcik cleaning tu kunci dengan rantai.
lepas kejadian tu, cikgu tu rasa macam sakit bahu tau. Nasib baiklah ada seorang cik cleaner yang dia boleh nampak benda tu kan. So dia cakap dekat cikgu ni, yang dekat atas bahu cikgu tu ada budak kecil. So budak kecil ni nak main-main dengan cikgu, and dialah yang koyakkan kertas tu. And mungkin dialah yang koyakkan kertas cikgu tu. So lepas dia cikgu dengar cik cleaner tu cakap macam tu, dia terus pergi berubat. Tak lama lepas kejadian tu terjadi, cikgu tu suruh cik cleaner ni bersihkan bilik komputer yang dekat atas tu tau. Yang buruk tu. Means itu yang lama lah. Bilik komputer yang paling lama. So cik tu pun bersihkan lah bilik tu kan. Lepas dia bersihkan semua, cik tu terlupa nak buang plastik sampah. Dia dah masukkan semua sampah dalam plastik, and then plastik tu lupa nak buang, dia tertinggal dekat dalam bilik komputer tu. Lepas tu tiba-tiba cikgu tu marah-marah ya, cik cleaner tu. Cikgu cakap, cik cleaner tak bersihkan ke bilik tu? Lepas tu cik cleaner tu pun pelik lah, saya dah bersihkan dah. Apa lagi yang tak kemas kan? So cik cleaner pun pergilah ke bilik komputer tu. And masa ni Lina dengan kelas-kelas dia semua memang ada kelas dekat dalam bilik komputer tu. So, diorang tunggu kat luar lah. And Lina nampak kejadian ni. So, waktu Makcik Cleaner tu buka je pintu bilik komputer tu, tengok-tengok bersepah gila daripada plastik sampah tu. Seolah-olah macam monyet, tahu tak? Monyet anjing kan yang buka plastik sampah and dia teraburkan semua sampah-sampah yang ada dalam plastik tu. Tapi bukan tu je, dia tak sepahkan sampah dalam plastik tu saja guys, tapi disepahkan kerusi dan meja yang ada dalam bilik komputer tu juga. So semua budak-budak ni ketakutan sebab nampak reaksi muka cikgu dan muka Makcik Cleaner tu pun terkejut. Dan Lina ni pula lemah semangat. Tak sangka kejadian tu menyebabkan Lina ni kena rasuk sampai dia tak sedar. Dia bangun-bangun je, dia dah nampak mak ayah dia dekat situ. And dia bangun-bangun, ustaz tu suruh dia minum air yasin. So Lina masih pelik lagi apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kawan dia Aina pun ceritalah dekat dia. Lepas dia pengsan, dia terus kena rasuk. And tiba-tiba bangun, lepas tu masuk dalam bilik komputer. Dia ambil kaca yang pecah dalam bilik komputer tu and baling dekat Makcik Cleaner tu. So Aina cakap masa tu Lina cakap guna bahasa yang kasar, macam bukan budak-budak punya bahasa. Lepas tu Aina cakap masa suara dia sangat kuat sampai ke bilik guru dengar. So cikgu yang ada dekat situ pergi panggil ustaz. So lepas cikgu tu call mak ayah Lina, so mak ayah Lina pun datang untuk ambil anak dia lah and sambung berubat dekat rumah. And ustaz tu cakap benda tu marah sebab ganggu tempat dia dekat bilik komputer tu. So lepas tu Lina pun ceritalah dekat mak ayah dia apa yang jadi, and disebabkan itulah tahun depannya tu dia terus pindah ke sekolah. So dia tak tahu dah apa yang jadi dengan sekolah tu sampai hari ni. So that was an interesting story, Lina. Bilik komputer. So let's move on to the second story, which is kisah seram college vocational. So pemilik kisah hari ni kita bagi nama dia Mia, bukan nama sebenar. So hari ni Mia nak berkongsi tentang pengalaman Mia dekat asrama college vocational Kedah. Kisah ni berlaku masa tahun 2020 dan ni merupakan pengalaman yang paling seram yang pernah Mia lalui sepanjang dia jadi student dekat college tersebut. So waktu tu dekat asrama Mia, dia dengan kawan dia Aira ada join kelas silat tau, yang dianjurkan oleh Persatuan Seni Silat Malaysia pada setiap hari Isnin dan juga Selasa malam. And benda ni berlangsung dekat dataran yang berdekatan dengan asrama lelaki tau. So kelas silat ni memang lama lah diorang training, sampaikan tenaga pengajar diorang tu minta budak-budak ni rehat dulu sebelum kelas berjalan semula. So masa tengah rehat tu kan, Mia dah perasan pelik tau dengan kawan dia Aira ni. Sebab Aira ni diam je sepanjang kelas tu berlangsung. Sampai satu tahap ni dia berjalan ke arah salah seorang tenaga pengajar silat dekat situ. And tenaga pengajar kat situ juga merupakan seorang pensyarah lah dekat college tu. Tiba-tiba Aira ni pergi tanya dekat cikgu tu kan, kenapa dalam Al-Quran ada sebut aku, kau, dorang dan kita. So tenaga pengajar kat situ macam pelik.
Dan terus tanya balik dekat Aira, kenapa awak tanya soalan macam tu sedangkan awak tahu kan apa jawapan pada soalan awak tadi? Aira terus diam dan melontarkan senyuman yang agak menyeramkan. Dalam beberapa minit macam tu, Aira terus terbaring dan meronta-ronta macam orang kena rasuk. And kebetulan tenaga pengajar yang handle Aira ni memang pandai dalam ilmu perubatan Islam. So, kita panggil cikgu lah, tenaga pengajar boleh tak? So, cikgu minta Mia naik ke atas dorm, which is bilik dorang untuk rehat. And dalam perjalanan Mia nak pergi ke bilik dorm tu, rupa-rupanya ada orang yang tengah kejar dia, which is kawan dia Aira tu. Dia punya kejar si Mia ni sampai kan dekat net bola tampar tu kan, net bola tampar besar kan, kita lari kita akan tunduk bawah tau, tapi si Aira ni dia lari macam zombie, macam tak nampak net tu, tembus net tu macam terkena macam tu lah kan, seolah-olah macam zombie lah. So Aira sempat ditahan oleh salah seorang lagi tenaga pengajar kat situ. By the way, ada 4 orang tenaga pengajar silat dekat situ. So Mia teruskan berlari ke Dewan Makan Asrama untuk tenangkan diri sebab masa tu memang seram gila dia kata. Yelah, kena kejar dengan orang yang kena rasuk kot kan. So selesai je sesi perubatan Aira tadi, tenaga pengajar yang pensyarah tu minta Mia dengan kawan-kawan dia yang lain tolong papah si Aira ni naik ke bilik dia, kat dorm dia, and basuh kaki sebelum tidur. Itu nasihat yang pensyarah diorang tadi bagi tahu. Tapi korang, cerita ni tak habis sampai kat sini je. Malam tu juga sebelum nak tidur memang dah jadi tabiat diorang lah. Budak asrama kan makan Maggi dulu sebelum tidur. So Aira ni merupakan classmate aka roommate aka bedmates Mia juga, tidur sekatil. So diorang memang rapat gila daripada first masuk college tu lagi lah. So malam tu Mia ajaklah kawan-kawan dia yang lain makan Maggi dengan Mia, and Aira pun sekali. So diorang pun setuju nak makan Maggi sebelum tidur. So diorang pun makan sama-sama apa semua kan. And lepas makan diorang rapatkan katil untuk tidur sama-sama. Yelah, takut kan malam tu. So Mia macam biasalah tidur sebelah Aira. So malam tu masing-masing sembang tak ingat dunia sampai dekat pukul 2 pagi baru masing-masing pergi tidur sebab esok ada kelas pagi kan. Esoknya pagi tu Mia dapat WhatsApp daripada pensyarah yang kelas dia dibatalkan. So dia pun sambunglah tidur. And kelas petang still ada lah. So sebelum Mia sambung tidur, Mia terperasan Aira tadi, kawan dia tu, tengah menghadap cermin tau. Macam dia termenung. Tak buat apa-apa. Orang tengok cermin, kita picit jerawat ke, pakai makeup ke, betulkan tudung ke. Tapi si Aira ni dia termenung tengok muka dia dekat cermin tu. So Mia biarkan je lah waktu tu kan. Dia pun tidur sampai kelas petang pukul 2 tu. Aira datang dekat Mia, and then dia cakap lah yang dia malas nak bawa modul pergi ke kelas. So Mia pun cakap, ikut hang lah Aira, kalau tak larat duduklah dekat dorm dulu, nanti aku bagi tahu dekat pensyarah. So Aira balas, tak nak. Lepas tu Mia pelik lah, dia pun biarkan je. Sampailah dekat dalam kelas, Aira cakap dekat Mia yang dia sakit bahu sebelah kiri. Sakit sangat dia kata, sampai dia terjatuh dekat depan pintu kelas. So Mia pun panggil lah kawan-kawan dia lain untuk tolong bawa si Aira ni pergi kelas, duduk dan rehat. And kebetulan pula waktu tu kelas Mia bising sangat dengan suara budak lelaki kan, riuh kan. And ada yang siap cakap si Aira ni buat-buat sakit. So Aira terdengar benda ni, and dia terus bangun, marah budak-budak lelaki tu dengan nada yang kasar tau. Suruh budak lelaki tu diam. Lepas dia Aira marah budak lelaki tu terus pingsan, tak sedarkan diri. Mia dah cuak tengok keadaan ni sebab dia rasa benda ni is not normal. So dia terus lari, Mia terus lari dapatkan pensyarah yang berubah Aira semalam. And kebetulan waktu tu ada juga budak yang kena histeria dekat lab tau. Lab bawah tapi tak serius sangat. So ada ustaz yang tolong handle kes budak histeria tu, yang fokus sekarang dekat Aira sebab kes Aira paling berat. And pensyarah tu pun tahu pasal Aira ni. Dia pun datang terus dekat Aira and start berkomunikasi dengan jin yang ada dalam badan Aira. So, jin yang ada dalam badan Aira maksudnya daripada tadi Aira tu bukan Aira, faham tak? So, Mia dengar lah kan pensyarah tu cakap, kenapa kau masuk dalam badan dia? Kau nak apa? And then benda tu jawab, aku nak dia. Dia milik aku. So, pensyarah tu bercakap, dunia kau dan dunia dia lain. Kau tak serik ke kena dengan aku semalam?
And benda tu pun jawab, aku nak dia, aku nak dia, aku nak dia ikut ke alam. Pensyarah tu pun tanya lagi, engkau ni Islam ke? And benda tu jawab, ya. Lepas tu banyaklah dia bercakap-cakap kan dengan jin tu. And Alhamdulillah last sekali jin tu pun keluar setelah dilumpuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. So Mia macam tercengang, macam sejak bila kau kena rasuk ni Aira? Sebenarnya jin yang ada dalam badan Aira ni tak keluar pun malam tu. Dia just berlakon saja. Lepas tu seminggu selepas tu Mia tanyalah si Aira ni, hang ingat tak malam tu kita sembang sambil makan Maggi, tidur sama-sama semua? And Aira kata, aku tak ingat apa-apa. So habis tu malam tu diorang makan Maggi dengan siapa? And Mia tidur sebelah siapa sebenarnya? Macam mana benda tu nak makan Maggi weh? Seram gila kan? Actually banyak lagi kisah seram yang Mia nak kongsikan, tapi Mia kata setakat ni itu dulu Mia nak cerita. Kalau ramai yang nak dengar boleh komen part 2. Sumpah seram gila. Kau bayangkan kau ada seorang kawan kan, kau borak macam-macam dah dengan dia, tapi rupa-rupanya itu bukan kawan kau. Itu hanyalah makhluk yang menjelma macam kawan kau. Lebih kurang dengan cerita Mia ni. So kamar satu sahajalah video untuk hari ni. Thank you kepada Lina dengan Mia sudi berkongsi pengalaman kisah seram korang dengan peminat-peminat creepy semua. And semoga korang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala and diberikan kesihatan yang baik. Amin. Sekamar satu saja video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.